Assalamualaikum guys, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan aneh yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Hari ni Abang Boy akan kupas satu kes true crime di mana seorang abang lori punya angkara. Dikatakan mangsa-mangsanya dalam lingkungan 50 orang guys. Dan tempat dia buat onar adalah di dalam lori dia sendiri. Kau ngajar betul. Tempat cari makan dia boleh buat onar dekat situ. Dia bukan hanya buat onar dekat dalam lori dia Dia simpan mangsa-mangsa dia dan dijadikan hamba abdi selama berminggu-minggu guys. Ini adalah kisah Robert Ben Rhodes. Tanpa membuang masa, let's roll the intro. Pada umur muda 14 tahun, Regina Waters fikir yang dia memang nak habiskan seumur hidup dia dengan seorang lelaki yang berumur 18 tahun yang bernama Ricky Jones. Memang mabuk bercinta habislah. Akibat cinta mereka ni dihalang, diorang berdua plan untuk melarikan diri ke Mexico. Semasa sedang mereka hitchhiking berdua di pinggir bandar Houston, Texas, mereka telah ditumpangkan oleh seorang lelaki yang agak berumur yang menaiki sebuah truk. Hari itu adalah hari terakhir siapa pun melihat mereka berdua hidup. Regina Key Walters dilahirkan pada 5 hari bulan Mei 1975. Dia adalah di antara 3 adik-beradik dan ibu bapa mereka adalah Caroline dan Jerry Walters. Pada umur Regina 6 tahun, dia telah kehilangan kakaknya yang membunuh diri pada usia yang sangat-sangat muda guys. 12 tahun. Semua ni diakibatkan oleh depresi. Ibu bapanya kemudian bercerai dan hidup berasingan, di mana bapanya masih lagi tinggal di Houston tapi ibunya telah berpindah ke Pasadena, Texas. Regina dan adik lakinya tinggal bersama bapanya, akan tetapi selalulah melawat ibunya. Pada 4 Februari 1990, pada lebih kurang pukul 9 malam, Regina bagi tahu ibunya yang dia nak keluar sekejap jumpa kawan-kawan. Mak dia pun tak bagilah, yelah sebab dah malam kot. Anak dara nak keluar malam nak pergi mana bai? Lepak mamak ke? So mak dia pun tak bagilah. Biasalah budak-budak baru nak up. Dia punya degil tu tak boleh buat bincang guys. Maka bergaduhlah mereka berdua. Memang bergaduh besar lah, senang cerita. Last mak dia mengalah. Tak tahan dengan perangai si Regina ni. Kau nak keluar sangat, kau keluarlah, ikut suka kau lah. Itu rupanya tindakan yang menghantui Caroline sehingga ke hari ini. Pada pagi besoknya, Caroline bangun untuk pergi kerja. Regina masih tak balik tau. Dia tak kisah sangat sebab Regina ni memang selalu buat perangai. Setiap kali bergaduh dengan mak dia, dia akan tidur dekat rumah member ke, lepak mana-mana ke. So Caroline ni tak ambil kisah sangat. Dia pun bersiap lah dan pergi kerja. Tapi bila Caroline balik kerja pada petang tu, Regina masih tak ada lagi kat rumah guys. Takkan tak balik-balik lagi budak ni. So Caroline dalam keadaan sedikit risau menelefon kawan-kawan kepada Regina ni. Telefon sekor-sekor tak tahu Regina ni pergi mana. Last Caroline telefon bapak Regina ni. Kok lah kan Regina ada balik ke sana. Regina ada call ke apa ke, memang tak ada guys. Memang terus menyepi je si Regina ni. Macam Abang Boy cakap tadi, si Regina ni memang selalu sangat buat perangai lari daripada rumah. Tapi selalunya dia akan call mak dia untuk bagi tahu yang dia dalam keadaan okey dan dia akan balik bila keadaan dia reda. Dan selalunya tak sampai sehari pun dia akan balik sendiri. Tapi kali ni Regina tak call langsung guys. Mak mana yang tak risau? Dah lah anak perempuan, 14 tahun pula tu. So si Caroline pun pergilah ke balai polis Pasadena untuk memfailkan laporan kehilangan. Poster kehilangan telah terpampang di sekitar bandar dan muka Regina terpampang di dada akhbar. Wang sagu hati akan diberikan kepada mereka yang mempunyai info pasal keberadaan Regina. 5 hari berlalu pergi tanpa khabar berita. Tetapi pada hari ke-6, Caroline mendapat panggilan daripada seorang yang memberitahu Regina dilihat bersama 2 orang remaja lelaki pada petang Regina dilaporkan hilang. 2 orang budak lelaki itu dikenal pasti sebagai Ricky Lee Jones
yang berumur 18 tahun dan Billy Wayne Gibbs berumur 17 tahun. Dua orang budak lelaki ni memang famous lah dekat pihak berkuasa ni. Dua-duanya memang mempunyai rekod jenayah, mencuri, memecah masuk kereta, curi kereta. In fact, pada masa tu, diorang berdua tengah diburu oleh polis kerana disyaki ada kaitan dengan kes curi kereta. Memang muka wanted lah sekor-sekor budak-budak ni. Pada petang tu juga, pihak berkuasa berjaya membekas Billy. Menurut Billy, Regina dan Ricky sedang dilamun bercinta dan diorang plan untuk melarikan diri bersama ke Mexico. Ricky ni pula, dia dalam probation tau, dan untuk dia keluar negeri adalah satu kesalahan. So polis pun keluarkan waran tangkap ke atas Ricky dan letakkan info Regina dekat dalam database polis. Ini adalah bertujuan kalau-kalaulah mereka berdua ditangkap di negeri lain, nama Regina akan keluar. Pada 16 Mac 1990, bapa kepada Regina ni mendapat satu panggilan telefon daripada seseorang yang tak dikenali. Dia memberitahu yang dia tahu dekat mana Regina. Dia bagi tahu yang Regina berada di sebuah bangsal dan telah membuat sedikit perubahan kepada Regina. Dia telah memotong rambut Regina. Bila bapa dia bertanyakan sama ada Regina masih hidup atau tidak, pemanggil tu terus letak telefon. Pada masa yang lebih kurang sama, mak Regina pun melaporkan yang dia pun mendapat panggilan yang sama daripada orang yang tak dikenali. Pemanggil tu mengatakan yang dia tahu apa yang terjadi pada Regina. Dia cakap lagi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, Caroline kena datang berseorangan di sebuah kedai runcit di pinggir bandar untuk bertemu. Caroline pun melaporkan kejadian ini kepada polis dan polis plan untuk membuat satu sting operation. Sting operation ni lebih kurang macam mak dia pergi jumpa mamat tu dan polis akan menyamar di sekitar kawasan diorang berjumpa tu. Ada polis yang menyorok, ada polis yang berlaku jadi customer kedai runcit dan sebagainya lah. So Caroline pun pergilah ke kedai runcit tu. 2 jam dia tunggu tapi mamat ni tak ada langsung, tak datang, tak nampak batang hidung dia. Memang kena game diorang ni. Bila diorang trace call tu, diorang dapati yang panggilan kepada bapa Regina tu dibuat di pondok telefon 200 km daripada rumah bapa Regina. Dan call kepada Caroline pula dibuat hanya beberapa ratus meter je daripada rumah Caroline. Pelik tak? Macam pemanggil tu tahu-tahu je yang panggilan dia akan kena trace. So dia call daripada 2 tempat bersaingan untuk mengaburi pihak berkuasa. Bukan setakat dekat bandar sebelah je dia call tau. Dia call daripada jauh kot. Sanggup. Dengan ini, polis dapat merumuskan yang pemanggil ini sebenarnya seorang yang tak ada masalah untuk travel jauh-jauh. Dorang syak yang lelaki ini bekerja sebagai pemandu. Pemanggil misteri tu call lagi selepas 2 minggu kemudian kepada Caroline dan ajak bertemu sekali lagi dekat kedai runcit yang sama. Polis kali ini tanpa membuang masa terus menjejaki panggilan tu daripada pondok telefon yang berdekatan dengan rumah Caroline. Tapi bila polis sampai je dekat situ, pemanggil misteri tu dah hilang. Cepat dia buat kerja. Dan selepas daripada itu, dah tak ada dah clue atau info yang pihak polis boleh guna sehinggalah lama kelamaan kes ni menjadi sejuk. Akan tetapi dalam bulan September 1990, seorang farmer, seorang petani daripada Illinois sedang dalam proses untuk meruntuhkan bangsal yang lama terbiar. Sebelum dia bakar tu, dia pergilah cek sekali lagi untuk memastikan tak ada barang-barang yang berharga dekat dalam tu. Bila dia masuk bangsal tu, apa yang dia dapati hanya barang-barang lama je. Botol-botol kosong, rangka basikal yang dah berkarat dan sebagainya lah. Dia cek pula dekat loteng. Dalam dia duduk usah-usah tu, dia perasan something di bawah timbunan jerami. Rupa-rupanya satu rangka manusia telah disorok di bawah jerami tu. Terkejut beruk member. Kalau abang boy pun terkencing kat situ mat. Dia pun tak banyak cerita, terus call polis. Polis sampai-sampai je terus menjalankan siasatan forensik. Melihat daripada keadaan mangsa yang telah mereput, mereka dapat merumuskan yang mangsa dah lama dibiarkan di situ. Tak ada pakaian ataupun dokumen pengenalan diri terdapat di sekitar rangka tu. Sampaikan polis tak dapat mengetahui sama ada mayat ni adalah lelaki atau perempuan pada awalnya. Tetapi mereka dapat pastikan yang mayat itu adalah kanak-kanak selepas melihat saiz tengkorak mangsa. Pakar patologi later dapat memastikan yang rangka itu adalah milik seorang remaja perempuan dan dia telah mati tak lebih daripada setahun. Dia juga dapat memastikan yang umur mangsa di antara 14 hingga 16 tahun. Memiliki berat badan lebih kurang 50 kg lah. Dan ada tanda-tanda rambut mangsa telah dipotong sebelum kematian. Punca kematian adalah mangsa telah dicekik. Leher mangsa hampir terputus disebabkan pembunuh menggunakan wayar besi untuk menjerut mangsa dengan kuat. Yang paling sick adalah pembunuh ni bukan jerut wayar tu sekali je tau. Dia buat macam lebih kurang dia jerut lepas tu dia lepas. Dia jerut, lepas tu dia lepas. Dia buat benda ni sehingga 16 kali sehingga kan akhirnya telah meragut nyawa mangsa. Psycho mat. Terseksa gila kot. Apa yang berlaku adalah pembunuh melakukan erotic asphyxia. Pada siapa yang tak tahu, ini adalah pelakon seksual yang melibatkan aktiviti mencekik. Abang Boy ada letak link dekat description kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut. Tapi kan, benda yang pelik adalah pembunuh ni telah mencukur alat kelamin mangsa sebelum dia dibunuh.
Bersawang sangat kot. Terdapat juga kesan yang mangsa telah dirogol dan diliwat berkali-kali. Akhirnya mereka dapat mengenal pasti identiti mangsa melalui rekod gigi mangsa. Mangsa itu adalah Regina Key Walters. Immediately, Ricky Jones, boyfriend kepada Regina, menjadi suspek utama dekat dalam kes ni. Seorang profiler FBI telah dipanggil untuk membantu siasatan. Menurut kajian beliau, Ricky mungkin bukan orangnya yang membunuh Regina. Kalau mengikut umur-umur macam tu, selalunya dia akan membunuh dalam keadaan yang marah dan susah untuk mengawal perasaannya. Regina mungkin akan ditikam berulang-ulang kali, ataupun Regina mungkin akan dicekik sekali je sehingga mati. Tetapi dalam kes ni, pembunuh berada dalam kawalan. Dia tahu apa yang dibuat. Setiap perlakuan ke atas mangsa adalah hanya untuk pembunuh ni mendapat kepuasan seksualnya sendiri. Ejen FBI telah memberi gambaran yang pembunuh ni mungkin lelaki yang berusia dan sentiasa bergerak. Mungkin bekerja sebagai kurier atau salesman, ataupun ada kemungkinan dia adalah pemandu lori. Melalui kru daripada crime scene, ejen dapat memastikan yang pembunuh ini adalah seorang yang sadis dan suka melihat kesengsaraan mangsa sebelum dibunuh dan memiliki fetish-fetish yang tertentu. Dalam pada masa yang sama, satu mayat lelaki yang hampir reput telah ditemukan dengan kesan tembakan di kepala 200 km daripada bandar Houston. Later, polis mendapati yang mayat itu adalah Ricky Jones. Pembunuh mungkin telah membunuh Ricky dengan cepat kerana target pembunuh itu hanyalah Regina seorang saja. Ricky adalah mangsa pembunuh yang sama. Selepas beberapa bulan, kes sekali lagi membeku dengan tak ada clue-clue yang boleh membantu siasatan. Pembunuh pula seperti telah hilang daripada radar dengan tak ada lagi penemuan mangsa yang baru. Pada beberapa ketika, sebuah petrocar di Arizona yang sedang membuat rondaan mendapati sebuah truk berhenti di tepi jalan dengan lampu emergency yang tengah on. Polis pun berhentilah kod-kod pemandu tu perlukan bantuan ke, ada masalah ke. Sementara polis tu berjalan mendekati pintu truk tu, dia boleh dengar jeritan seorang perempuan daripada dalam truk tu. Bila mereka bergegas ke pintu truk tu, seorang lelaki telah muncul di tepi truk tu. Dia memperkenalkan diri dan mengaku dialah pemandu truk tu. Lelaki tu memang suspicious gila guys. Bila polis nak cek dekat dalam truk tu, dia macam cuba untuk mengelak dengan memberi alasan yang bunyi jeritan tu mungkin daripada radionya yang dipasang kuat. Apa bai? Kau ingat budak-budak ke nak gula-gula macam tu? Apa punya alasan? Dia tak semena-menanya menyerahkan pistol miliknya kepada polis untuk memberikan keyakinan kepada polis yang dia tak buat apa-apa kesalahan. Padahal pistol itu adalah pistol yang digunakan untuk menembak kepala Ricky. Tetapi pemandu tu dah salah percaturan. Dia terus digari dan diletakkan di belakang kereta peronda polis sementara polis memeriksa ke dalam truk tu. Apa yang polis jumpa betul-betul mengejutkan orang. Seorang perempuan dalam keadaan berbogel telah digari ke dinding truk tu, meronta-ronta dan merayu untuk dilepaskan. Bukan tu je guys, dorang temui rantai besi, alat-alat permainan dewasa. Terdapat juga satu kamera, towel yang berdarah dan beberapa lagi pakaian wanita dekat dalam truk tu. Pemandu truk tu telah dikenal pasti sebagai Robert Ben Rhodes. Telah ditahan dan dibawa ke balai untuk sesi soal siasat. Pada mulanya, pihak berkuasa hanya menahan Robert atas kesalahan menculik dan merogol. Tetapi setelah Robert dibawa ke bilik soal siasat, barulah seperti Pandora Box telah dibuka. Kita selidiklah sedikit pasal background Robert Ben Rhodes ni. Siapa sebenarnya Pakcik Robert ni? Robert sebenarnya dibesarkan di Council Bluff, Iowa. Kehidupan dia sama je macam kanak-kanak lain. Tetapi bila dia remaja, dia mula berjinak-jinak dengan aktiviti jenayah. So memang selalulah dia kena tahan sebab bergaduh lah, sebab pecah kereta orang lah, mencuri lah dan sebagainya lah. Dia boleh dikatakan famous jugalah dekat balai area dia tu. Selepas dia habis persekolahan, dia menyertai askar. Pada tahun yang sama dia join askar tu, bapa Robert didakwa telah merogol kanak-kanak di bawah umur. Mungkin disebabkan malu dan juga tekanan daripada ahli keluarga dia bertindak untuk membunuh dirinya. Beberapa tahun kemudian, Robert telah dilepaskan dari perkhidmatannya sebab dia didapati bersalah mencuri. Dia telah berusaha untuk mendapatkan kerja di bahagian penguatkuasaan. Akan tetapi disebabkan rekodnya yang buruk, dia telah di-reject. Berulang-ulang kali guys dia apply, tapi telah di-reject setiap kali. Akhirnya dia telah mendapatkan satu kerja sebagai seorang pemandu truk untuk sebuah syarikat kurier untuk memindahkan barang-barang daripada satu bandar ke bandar yang lain. Sepanjang tahun 70-an hingga ke 80-an, Robert telah berkahwin sebanyak 3 kali dan mempunyai seorang anak lelaki daripada perkahwinannya yang pertama. Pada masa itulah dia berjinak-jinak dalam aktiviti bondage dan S&M.
Ikat-ikat, pukul-pukul, gigit-gigit, semua-semua tu lah. Dalam erti kata lain, Robert ni berminat dengan aktiviti seksual sadis. Salah seorang daripada bekas isteri Robert telah tampil mengatakan yang Robert selalunya bertindak ganas dan menjadi gairah bila melihat kesengsaraan isterinya setelah diseksa. Pihak berkuasa berjaya mendapat kawaran untuk menggeledah apartmen tempat tinggal Robert. Di sinilah mereka temui pelbagai bahan bukti tentang aktiviti Robert ni. Terdapat ratusan gambar yang dipercayai adalah gambar-gambar mangsa dan rata-ratanya adalah remaja perempuan. Kebanyakan mangsa dilihat dalam keadaan bogel dan terdapat kesan-kesan lebam dan kecederaan pada tubuh mangsa. Mangsa di dalam kesemua gambar tu didapati telah dibotakkan dan kelihatan dalam keadaan yang teramat takut. Dalam duk cek-cek tu, dorang mendapati beberapa gambar yang sangat-sangat familiar. Ia adalah gambar Regina Key Walters beberapa detik sebelum dia dibunuh. Rambutnya telah dipotong pendek dan dia memakai baju dress hitam yang bukan miliknya. Polis merumuskan yang Regina telah ditahan dan dijadikan hamba seks kepada Robert dalam jangka masa beberapa minggu. Regina dan Ricky sebenarnya bukan mangsa Robert yang pertama. Dia adalah seorang pembunuh bersiri yang beroperasi di seluruh negara. Semua ini disebabkan kerja Robert yang selalu travel untuk memindahkan barang menggunakan truknya. Mangsa-mangsanya berselerak di serata negara menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat kaitan di antara kes-kes pembunuhan ni. Robert telah pun mula membunuh seawal tahun 1970-an. Hampir 2 dekad guys. Mangsa-mangsanya adalah daripada hitchhiker yang menumpang truknya. Patricia Candice Walsh dan suaminya Douglas adalah mangsa pertama Robert yang telah dikenal pasti. Pada Januari 1990, kedua-dua suami isteri ni telah menumpang pakcik Robert kita ni. Seperti Ricky dan Regina, Douglas telah dibunuh dengan cara yang sama, iaitu cara tembakan di kepala dan mayatnya telah dihumban di semak. Patricia telah disimpan selama seminggu. Dia telah diseksa dan dirogol berulang-ulang kali dan selepas Robert dah bosan, Patricia telah dibunuh dan mayatnya dibuang. Selepas melihat pada bukti gambar-gambar yang ditemui, Robert disyaki telah membunuh lebih kurang 50 orang sebelum dia ditangkap. Tapi lah kan, yang ini paling fucked up abang boy rasa. Robert hanya disabitkan kesalahan dengan 2 pertuduhan membunuh saja untuk Regina Walters dan Ricky Jones. Itu je bro. Keluarga kepada Patricia dan Douglas telah menarik balik pertuduhan dorang sebab tak sanggup nak memberikan keterangan di mahkamah. Dorang tak sanggup melalui kesedihan mengingati mangsa sekali lagi. Itu je bro. That's it. Dalam 50 orang tu, hanya 2 mangsa je dapat pembelaan. Hei, gila betul. Korang nak tahu pasal apa tak? Semua pasal tak ada bahan bukti yang kukuh. Even sampai sekarang ni, mayat-mayat mangsa Robert banyak yang masih belum ditemui. So, tak ada mayat, tak ada kes. And of course, pakcik Robert Jahanam ni langsung tak mengaku membunuh semua mangsa-mangsa dia. Hei, gila betul. So, pakcik Robert kita telah dijatuhkan hukuman 2 life sentences. Sampai sekarang dia tak boleh keluar lagi. Tak ada possibility of parole. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow Abang Boy dekat TikTok. Dekat sana Abang Boy ada upload video-video pendek yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome and stay creepy. Assalamualaikum.